Satu hari aku mendapat tahu bahawa suami aku telah menikah lagi seorang. Rupanya isteri keduanya Kak Leha. Patutlah selama ni dia iron baju aku. Rupanya dia adalah maduku. Ya Allah, beratnya ujian yang kau berikan pada aku. Berat kejadah apa? Laki kau tu hidup lagi. Ada suami yang tak balik, hilang di laut sampai sekarang tak balik. Ada suami dia yang tenggelam dalam gempa bumi, mati tak jumpa mayat dia sampai sekarang. Ada suami dia lumpuh, langsung tak boleh buat kerja apa. Lagi berat ujian. Macam-macam. 1001 masalah kita ada. Besar tak masalah ni? Oi, besar lah Ustaz. Oi. Tang mana yang besar tu Kak Nak? Suami Kak Nak balik Siam Ustaz. Oi. Dia menikah baru pula dah. Besar lah masalah dia tu. Saya buka radio klasik. Petang-petang pukul 5 suku dia ada rancangan Aku, Dia dan Lagu. Saya dengar jurahebah tu duk cerita satu orang perempuan. Dia kata, aku namakan diriku Nur. Aku ada seorang suami yang penyayang, yang baik. Kami baru berpindah di satu taman perumahan. Jiranku namanya Kak Leha. Orangnya baik, janda. Kak Leha selalu menegur kami. Dan aku pun senang dengan Kak Leha. Kak Leha baik orangnya. Kalau kami lambat balik kerja, dialah yang akad kain. Kadang-kadang baju-baju saya pun dia iron. Alangkah bertuahnya aku mendapat jiran yang baik seperti Kak Leha. Suamiku pun senang dengan Kak Leha. Satu hari, aku mendapat tahu bahawa suami aku telah menikah lagi seorang. Rupanya isteri keduanya Kak Leha. Patutlah selama ni dia iron baju aku. Rupanya dia adalah maduku. Ya Allah, beratnya ujian yang kau berikan pada aku. Berat kejadah apa? Laki kau tu hidup lagi. Bagi makan lagi. Balik lagi makan nasi. Balik lagi tidur dengan kau. Ada suami yang tak balik, hilang di laut sampai sekarang tak balik. Ada suami dia yang tenggelam dalam gempa bumi, mati tak jumpa mayat dia sampai sekarang. Ada suami dia lumpuh, langsung tak boleh buat kerja apa. Lagi berat ujian. Kadang-kadang kita merasakan bahawa ujian yang sampai kepada kita ini sangat besar. Apa yang besar? Nabi Muhammad menghadapi ujian yang sangat besar. Nabi Muhammad mendapat ujian yang tak habis-habis. Nak dibunuh. Saya hari ini datang ceramah di tempat tuan-tuan, orang sambut dengan bunga. Mikrofon 2, 3. Kameraman 5. Nasi berbungkus-bungkus. Masya Allah. Nabi Muhammad pergi ceramah di Taif, batu yang dapat. Dibaling dengan batu. Nabi Muhammad diboikot 3 tahun. Tak ada siapa yang nak berurusan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembahyang, orang letakkan perut unta yang panas atas badan Rasulullah. Nabi Muhammad sujud, orang tekan tengkuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipulau, Nabi Muhammad dihalau, Nabi Muhammad dihina dengan pelbagai hinaan. Yang lebih memferaskan lagi tuan-tuan, yang memulau, yang memukul, yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, ialah kawan-kawan sepermainan yang kenal daripada kecil. Adik-beradik Nabi, malah 2 menantu Nabi menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ajak masuk syurga tapi orang bantah. Nak ajak jadi baik tapi orang tolak.
Siapa tak frust? Saya ni tuan-tuan jemput saya main ceramah di sini. Saya suka. Pasal apa? 2 hari lepas saya ceramah di Lembaga Hasil Teluk Intan. Saya lalu dekat Masjid Kampung Bahagia tu, ada satu pakcik, dia berhenti tepi jalan. Dia tengok banner. Rupanya dia baca banner ceramah kita malam ni. Saat lagi saya nak sampai dekat simpang ni, ada surau tepi jalan, simpang kanan tu. Lah, ada lagi gambar aku. Dekat Kampung Bahagia ada gambar saya, dekat simpang 3 tu pun ada gambar saya. Saya rasa seronok. Pasal apa? Pasal tuan-tuan buat promosi. Ada panggil saya ceramah, promosi pun tak ada. Harap tulis kat whiteboard Tu pun tulis pukul 7.15. Saya duduk tengok dalam kereta. Malam ni ceramah perdana Ustaz Kazim. Siapa nak mai? Hang tak promo. Yang kita mai 5 jam, tuan-tuan. 5 jam perjalanan. Tengok-tengok orang tak promosi. Tak ada siapa yang datang. Nak kata apa? Saya punya perangai, kalau 2 orang datang pun saya ajak. 5 orang dengar ceramah pun saya ajak. Pasal apa? Hak 2 mai tadi, hak 5 mai tadi, betul-betul nak mengaji. Walaupun hak 5 tu, 3 pekak, 2 kencing tak lawah. Saat dia keluar, saat dia manis. Saat dia keluar tadi, berkamis. Tak lawah, tuan-tuan. Sudah. Tetap saya ceramah macam 5,000 orang. Bayangkan Nabi Muhammad. Orang nak ajak masuk syurga. Nabi Muhammad dibaling dengan batu. Dihalau, nak dibunuhnya. Tetapi ada 2 insan yang bantu Rasulullah. Nama dia Abu Talib. Nama dia Siti Khadijah, isteri Rasulullah. 2 yang ni yang duk backup Nabi kuat ni. Satu pak saudara dia, nama dia Abu Talib. Satu lagi isteri Rasulullah. Tengok-tengok Abu Talib mati. Yang duk backup, yang duk cover Nabi mati pula dah. Lepas tu Khadijah pula mati. Allah, patah sayap. Belah kanan pun patah, belah kiri pun patah. Allah, sedihnya Rasulullah. Orang yang kuat dah habis. Orang di sekeliling pula membantah. Maka Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi Muhammad. Dibawalah Nabi Muhammad naik ke langit. Diberikan hadiah, diberikan anugerah, diberikan keistimewaan yang tak diberi kepada makhluk yang lain. Hanya untuk Nabi kita sahaja. Nama dia Isra' dan Mi'raj. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila Nabi meninggalkan bumi menuju ke langit, semakin tinggi Nabi Muhammad ke atas, semakin jauh bumi ditinggalkan. Semakin Nabi Muhammad naik ke atas, semakin kecil bumi yang ditinggalkan. Selagi naik di atas tu, langsung tak nampak dah bumi dan segala isi bumi. Apa maksud saya? Bila kita buat kerja kerana Allah, kita tak nampak dah masalah yang kita hadapi. Bila kita buat kerana Allah, menuju pada Allah, segala masalah yang kita hadapi ni, orang Sungai Manik kata, is nothing. Tak ada apa. Tak ada apa. Aku buat kerana Allah. Kalau orang tak puji aku, lantak. Aku buat kerana Allah. Kalau orang kutuk aku, lantak. Aku tak tengok lah. Aku nampak Allah je. Ini Isra' Mi'raj. Tuan-tuan dah Mi'raj tu. Walaupun tuan-tuan tak naik ke langit. Contohnya apa Ustaz? Contohnya tuan-tuan di sini adalah imam masjid. Ni imam ni. Berapa puluh tahun? 100 tahun dah jadi imam. Tu dia menyembuh. Dah berpuluh tahun jadi imam. Balik daripada umrah, nama tak ada. Tengok senarai imam. Imam Zul, Imam Din, Imam Mahdi, Imam Daulah.
Nama aku tak ada. Jumpa dengan pengurusi masjid. Singkatan dia PM. Jumpa dengan PM, pengurusi masjid. Tuan Haji, nama saya dah tak ada kah? Kita dah mesyuarat, Tuan Haji tak payah jadi imam lah. Haji rehat lah. Bagi orang lain pula lah yang ada gigi penuh. Tak apa, terima kasih lah. Saya nak dapat kepastian saja. Walaupun dia tak jadi imam, dia tetap datang sembahyang. Dia tak bantah, dia tak merajuk, dia tak kecil hati. Dia tak mengata, dia tak sedih, dia tak apa pun. Sebab aku jadi imam hari itu kerana Allah. Aku datang sembahyang ni pun kerana Allah. Ini Mi'raj. Ini yang kita nak. Berapa ramai yang bila dah tak jadi imam, aku cakap terang-terang, masjid 2B ke, pensil 2B ke, aku tak datang dah sembahyang. Aku tak pijak dah masjid tu. Kenapa Haji? Hang kira lah aku jadi imam berapa lama? Sudah 30 tahun tu aku jadi imam tu. Tapi senang-senang jadi orang buang aku apa? Dia ingat aku ni apa? Sudah entah. Sudah. Kawan pula hangatkan lagi. Betul Haji, kalau saya jadi Haji, saya bakar je masjid tu Haji. Dia bakar terus. Ni ada jenis perangat batu api ni. Dia tetap datang sembahyang. Dia tetap jadi imam. Satu hari imam yang dilantik tak datang. Sebab isteri bersalin. Cuti. Orang tengok siapa nak jadi imam ni? Imam tak ada. Bilal, kamulah imam. Aku nak qomat, kata dia. Kalau aku imam, siapa nak qomat? Kata dia. Bilal cerdik tuan. Lah, orang tolak imam lama. Tuan Haji, tolong jadi imam. Boleh. Allahu Akbar. Dia tak menolak. Dia kata, buat apa suruh aku? Suruhlah imam hamba. Pandai pula buang aku, suruh aku juga buat apa? Bukan aku dapat elok. Oi, tuan-tuan. Sebab itu nak jadi hati ni bersih. Berapa banyak yang tak jadi imam dah bila tak dilantik, akhirnya merajuk sembahyang Jumaat pun di rumah. Isteri dia kata, abang tak pergi ke sembahyang masjid di masjid? Tak pergi ke abang masjid? Tak sembahyang Jumaat ke? Tak payah. Sembahyang di rumah pun boleh. Boleh ke abang? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham masalah aku. Kata dia, dia ingat Tuhan tu pak menakan dia aku tuan ni. Jadi kalau kita ni ada masalah, akak-akak ada masalah, ingat Allah. Masalah akak settle. Masalah apa akak? Tak tahulah ustaz, suami akak tu panjang pula dia tuan-tuan. Dia langsung tak tolong saya ustaz. Dia pagi-pagi keluar rumah, malam baru balik. Dia kerja apa? Driver lori. Memanglah kau. Tak tahulah ustaz. Ustaz kira tengoklah. Saya pun ambil kalkulator. Ya nak kira apa kak? Dah bukan suruh kira. Tadi ustaz cakap ustaz kira tengok. Hantar anak sekolah atas saya. Mali makan atas saya. Beli barang dapur atas saya. Hari tu elektrik rosak, saya yang repair. Bumbung pecah, saya yang tukar. Semuanya atas saya ustaz. Kadang-kadang bila dia balik dengan dia pun atas saya ustaz. Masalah besar tu. Suami akak kerja apa? Suami saya kerjanya driver lori. Kalau begitu, kak kena fahamlah driver lori mana ada di rumah. Kalau kak nak suami yang 24 jam ada di rumah, menikah dengan orang stroke. 24 jam ada atas katil lah. Tu nampak. Suami kita ni cari rezeki. Boleh faham kak nak? Ini marah pasal apa? Tapi bila akak ingat pada Allah, segala beban kerja tu tak ada apa. Sebab Allah nak bagi syurga pada kita. Tak apalah ustaz. Lagipun laki tu kak yang pilih. Mak tak bagi hari tu, kak nak jugalah dia balik kampung 4 bulan sekali baru dia balik Teluk Intan. Lamanya. Dah jauh kampung dia jauh. Kak kena terima lah hakikat. Mak tak bagi hari tu, mak kata jauh tapi kak nak juga. Kampung dia di mana? Johor ke?
Dah di Afrika. Oh, jauh sungguh lah. Tak katalah kau. Jadi bila akak-akak ingat pada Allah Ta'ala, kecil masalah yang kita hadapi ni. Tak ada apa. Dia senang-senang main minta maaf. Den, aku minta maaf semalam aku tumbuk hang. Mata lebam. Tak apa, biasa. Terima kasihlah hang tak report polis. Tak apa, benda kecil lah. Ini tuam 2-3 hari kan kecut lah. Simple. Ni dak pergi jumpa bomo. Busungkan pura dia bagi mampu tu. Maknanya tuan-tuan kita ni bila kita ingat kepada Allah, yang kita hadapi masalah dalam dunia ni kecil. Allahu Akbar. Saya duk tengok YouTube gambar-gambar lama saya. Saya duk tengok CD gambar lama-lama saya. Kadang saya duk tengok rancangan Kalau Dah Jodoh hak lama-lama dulu. Oi, masa tu muka saya flawless. Lah, tangan-tangan ni gebu habis dulu. Tapi bila saya sakit, saya tengok muka saya pun saya takut. Saya tengok tangan saya pun saya takut. Allah tarik balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Dulu keluar TV tuan-tuan, flawless. Punya ramai lah ajak menikah. Umur 68, opah 66. Tak? Yang saya masa tu pula umur 35. Mereka 65, main minat ajak menikah. Saya kata, Kak, saya baru 35, Kak. Tak apa, Ustaz. Kak boleh terima walaupun Ustaz muda pada Kak. Kak terima, Kak tak kisah. Saya kata memang Kak tak terima. Kak tak kisah. Saya yang kisah. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Tapi Allah Ta'ala bagi. Dia bagi sakit. Jenuh mengubat. Adakah benda tu kita nak marah pada Tuhan? Tak. Saya tak pernah marah. Benda kecil. Allah nak hapuskan dosa dah. Saya tengah makan nasi satu hari petang. Tengah-tengah duduk suak tu saya tengok ada ulat dalam nasi saya. Saya campak di atas lantai, dia jadi nasi. Saya tengok dekat tangan saya, dia jadi ulat. Saya tanya isteri saya, nasi ini mama masak bila? Dia kata baru petang tadi, sat-sat tadi masak. Tu pasal apa ada ulat? Start malam tu tuan-tuan dia mula. Dia mari sakit lapar. Ui, Masya Allah. Tutup lampu ni, tuan-tuan tutup lampu ni. Saya buka baju saya, baju dada saya ni warna merah, warna biru, warna purple. Warna-warni dada saya ni. Bisa daripada rebung santau. Boleh ambil pisau ni, toreh kikir dia, boleh letak atas daun pisang, bercahaya daun pisang. Sakit tuan-tuan. Pakai baju tak boleh, tidur tak boleh, berbaring tak boleh, duduk menung, pedih. Tapi ada setengah orang, dia tak percaya. Mana ada santau Ustaz? Mohong Ustaz ni. Kalau abang-abang tak percaya santau, kita ni duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam masjid pula. Abang berdoa lah. Ya Allah, nak santau. Minta. Kalau dah rasa tak apa nak percaya, minta. Oi, lama tuan-tuan. Saya sakit. Lama. Jenuh berubat. Doktor pun tak tahu kata apa. Saya hari tu tak boleh buang air kecil. 30 hari. Sehari 30 kali. Mula-mula sehari 30 kali kencing. Sak-sak kencing. Duduk ke hospital, sak-sak kencing lalat, duduk kat pintu. Tandah, duduk menung. Nurse kata, Ustaz tak apa, Ustaz kencing lah dalam bekas ni, tak apa. Oh, malu aku. Sagi hampa tengok aku malu. Saya sak-sak turun katil, sak-sak naik katil. 30 kali tuan. Doktor pun masukkan saya dalam MRI. Di atas pada perut saya ni, bawah pada perut saya ni, dia ada satu benda putih.
Dia ada satu benda putih. Bila dah masuk, keluar, saya MRI, doktor kata, Encik Ustaz lah, kita sudah melakukan MRI. Sekarang kita dapati di bahagian ini ada satu semacam warna putih. Ya, jadi saya bimbang, ini kita takut kanser. Saya pun terikut cakap dia. So, apa pendapat doktor? Dia tengok muka saya, tuan. Kita sudah meeting. Kita kena keluarkan dia. Okey, doktor nak operate ke? Kita tidak operate. Kita akan melakukan menggunakan kabel. Kita akan masuk daripada saluran kencing. Sudah nampak ada mikrofon saya pegang ni? Anda faham? Tak faham sudah? Masuk daripada saluran kencing ni, naik ke atas, dia tarik buat keluar. Saya cakap macam ni pun tuan-tuan dah nyilu dah. Bayangkan saya macam mana. Saya kata, boleh tak saya meeting dulu dengan doktor-doktor lain? Macam mana Dr. Zack? Buatlah. Bahaya tu. Tanya doktor India, mana pula? Macam mana boleh? Itu lagi baiklah. Itu dia orang pun pakar lah, dia tahu. Okeylah, buat. Buat tuan-tuan. 2 hari doktor hak Cina tu tak datang jumpa saya. Pergi mana pula dia ni? Lepas 2 hari baru dia datang. Encik Ustaz, kita sudah melakukan prosedur. Sekarang, bila kita melakukan itu, kabel masuk, itu benda putih, dia makin lari ke atas. Jadi kita tak dapat mengeluarkan dia. Dia makin lari. Jadi saya pun takut, kita pun keluar balik. Oh, sudah. So, macam mana cadangan doktor? Saya sudah meeting, kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Loslah aku punya. 30 hari, tuan-tuan, saya bawa air kencing. Pergi ceramah ada air kencing ni. Ada beg. Tapi orang tak nampak lah sebab pakai jubah. Habis ceramah, lari terus. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa ada lah mereka tak ni. Benar faham? Tak faham sudah. Tiba-tiba datang satu hamba Allah, suami isteri minta maaf. Dia kata, Ustaz, kami yang sihirkan Ustaz. Kami datang nak minta maaf. Saya kata, Kak, abang, kalau abang dengan Kak tak datang pun saya dah maafkan dunia akhirat. Dah. Kecil, Kak. Kecil. Sebab yang Allah nak bagi lagi besar daripada itu. Ingat apa yang Allah nak bagi. Bukan setakat di akhirat, di dunia ni Allah bagi dah. Lepas saya sakit, Allah bagi saya macam-macam. Allah bagi dekat saya sekolah. Beribu orang datang belajar. Hari ni saja 16 bas datang. Besok 21 bas datang. Berbas-bas yang datang. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam, tuan-tuan. Saya berceramah merata-rata dalam dunia ni. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Kalau kita nak ingat sakit tu, dia kecil sangat. Itu baru nikmat dalam dunia Allah Ta'ala bagi. Kita tunggu pula nikmat dalam kubur, nikmat dalam akhirat, lagi besar daripada nikmat di dunia ni. Jadi kalau abang-abang di sini ada masalah, tak payah duk susah hati. La tahzan. Jangan duk rasa sedih. Kita ingat nikmat yang Allah janjikan pada kita. Inilah dia, tuan-tuan, tujuan Mi'raj. Dia nak ajak Nabi Muhammad, tak payah duk layanlah orang yang benci kamu. Tak payah duk layanlah orang yang tak suka kepada kamu. Tak payah ambil potlah orang yang dengki pada kamu. Kamu ingat nikmat yang menanti kamu di hari kiamat.
lagi besar. Sabar banyak-banyak. Cik Abdul Malik no, tak payah bagi air tengah ceramah tu. Tak depan ni. Habis ceramah kan bagi. Okey ya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sekali lagi kalau kita edarkan air mineral yang tak dapat panjang tengkok. Aku tak ada lah. Aku tak ada lah. Lah semua tak ada. Selesai masalah. Yang dapat pula bangga pula. Aku ada. Nampak. Baik. Yang pertama. Isra' dan Mi'raj. Yang kedua. Ibrah yang kita nak ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mula-mula sekali Nabi Muhammad digerakkan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Masjid ke masjid. Banyak lagi tempat lain. Kenapa tak pergi bawa daripada bendang ke bendang? Kebun kurma ke kebun kurma? Stadium ke stadium? Rumah ke rumah? Yang Nabi diambil daripada Masjidil Haram pergi ke masjid. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita peranan masjid yang sangat hebat dalam agama kita. Sebab tu saya suka tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni cantik di tengah-tengah bendang. Di tengah-tengah bendang yang menghijau ada sebuah masjid yang hijau juga di dalamnya. Masjid adalah tempat penyatuan, bukan tempat perpecahan. Masjid adalah tempat berkasih sayang, bukan tempat membenci. Saya datang ni dari Ipoh. Okey. Saya pun tak tahu tuan-tuan, jadual saya ni lah tak tahu nak habang. Penuh. Hari Rabu pagi saya ceramah dekat sekolah Nazrin, Dr. Nazrin di Kampung Gajah. Pukul 10 pagi. Hari Rabu malamnya saya ceramah di TV Al-Hijrah siaran langsung pukul 9 malam. Hari Khamis saya balik ke Ipoh. Saya ceramah di sekolah saya. Pukul 11.30 pagi saya pergi ke Kuala Kerai, Kelantan. Ceramah malam. Habis 9.30 balik ke Ipoh. Sampai 3.30 pagi. 6 pagi saya gerak ke Teluk Intan, Lembaga Hasil Dalam Negeri Teluk Intan. Habis ceramah di Lembaga Hasil, malam tadi saya ceramah di Masjid Wilayah Persekutuan. Saya sampai di Ipoh pukul 8 pagi. Saya ceramah program dengan lawatan tadi sampai jam 1 petang. Balik rumah pergi tengok tok dia Ustaz, tok Ma kan. Tengok isteri Ustaz lah, mama 3 hari tak tengok. Besar dah mama. Pukul 5 lepas asap saya mai tempat tuan-tuan. Besok saya pukul 7 saya kena layan 21 bas yang datang melawat. Malam besok saya di Pulau Pinang. Hari Isnin pagi saya di sekolah, malam saya di Perlis. Habis di Perlis saya pergi ke Kementerian Pelancongan di Putrajaya ke Kuala Lumpur ke jam 11 pagi. Habis 11 pagi pukul 12 saya pergi Melaka pula. Duk Melaka 2 hari entah. Saya pun tak ingat jadual saya. Maka tugas saya bila pergi ceramah pada orang di masjid, saya kena ajak orang berkasih sayang. Bukannya benci-membenci. Bukannya mengadu domba. Laga-melaga, bukan. Sebab nanti saya akan pergi tempat lain pula. Kalau saya mengajak tuan-tuan benci-membenci, saya balik. Saya tak jumpa dah tuan-tuan. Bila nak jumpa saya tak tahu. Tak panggil, tak datang dah. Saya lupa dah. Saya balik rumah, saya tidur berjalan pula tempat lain. Lusa berjalan pula tempat lain. Tetapi tuan-tuan di sini bergaduh. Tuan-tuan di sini bergaduh. Saya tak suka. Sebab tu saya paling benci kalau sebelum saya ceramah, ada orang bisik kat belakang. Ustaz, malam ni tibai kan. Balon Ustaz.
Saya tengok muka dia. Apa? Balon apa? Ustaz, malam ni hayung Ustaz. Tibai Ustaz. Pok-pok ni kali bagi Ustaz. Sekali aku bagi hang lu je mana? Dia suruh saya bagi. Dia suruh saya balon. Akhirnya masyarakat berpecah belah. Saya balik. Tapi apa jadi pada kampung kita? Apa jadi pada masjid kita? Kita nak masjid kita ramai. Bila ramai, malaikat turun. Kita nak masjid kita aktif dengan pengajian. Malaikat doakan kita. Kita nak masjid kita ni tempat berkasih sayang. Rahmat Allah akan turun pada kita. Kita nak masjid kita bila subuh ramai. Sebab Nabi kata, siapa yang semayang subuh, Allah jaga. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Bayangkan satu kampung main semayang subuh. Satu kampung Allah jaga. Pencuri tak masuk. Penagih dadah tak sampai. Lato-lato tak ada. Ni tengah semayang main lato-lato kena kepala tu imam. Benda tak faedah tak sampai. Sebab Allah Ta'ala jaga. Salah satu caranya ialah semayang subuh berjamaah. Ini kempen kita kena buat. Supaya mengimarahkan masjid. Saya pergi ceramah di Singapura. Allah tuan-tuan, oi, masjid Singapura 2-3 tingkat punya masjid. Depa bukan macam masjid kita lebar. Depa tinggi ke atas sebab tanah tak banyak. Dia bawa ke atas. Masjid tingkat 2, tingkat 3, hak sembahyang tingkat 3 semua dah. Tingkat 3 ni ada sekolah. Ada satu masjid yang saya pergi tuan-tuan, tingkat atas dia tu buat kilang roti. Acu roti, uli roti apa semua, bakar pergi sedekah ke orang. Masya Allah. Kita tengah sembahyang, sedang tu duduk bawa roti. Oh, di situlah bayar bil, di situlah ada khidmat masyarakat, di situlah ada macam-macam. Kita kena pergi melawat masjid Singapura tuan. Punya aktif. Hari Ahad, hari Sabtu, orang kampung main datang, orang buat bersenam. Hak perempuan belah kanan, lelaki belah kiri. Senam setiap orang tua lah. Bersenam setiap orang tua macam kerin tau, kerin. Kerin duk angkat batang. Letak. Sekali angkat balik. Letak. Senaman orang tua. Betul tuan. Pakat duk buat di masjid. Ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, dia membuang tatu badan. Yang angkat ayak dekat saya, tangan bertatu. Yang angkat kuih kasui kat saya, tengkok ni bertatu ni. Oi, ganas dia mana ni? Pak sepa semua bertatu ni. Rupa-rupanya di masjid tu menjalankan khidmat membuang tatu di badan. Percuma. Dia panggil orang yang ada tatu ni, mai kami buang. Sementara nak buang, Jumaat. Sementara tak nak buang, Zuhur. Sementara nak buang, mai semayang Maghrib, Isyak dulu. Lama-lama tuan-tuan, mereka jadi ahli masjid. Ini masjid di Singapura. Penuh orang tuan-tuan. Saya satu kali tu ceramah, mereka buat collection tabung macam kita lah. $80,000. Satu kutipan malam. $80,000 tuan-tuan. Darat dengan 2,5, darat dengan 3 berapa. Punya kuat bagi sumbangan untuk masjid. Kalau kita macam mereka tuan-tuan, tak ada bergaduh, tak ada pecah belah, tak ada warna politik, tak ada apa, jadi elok. Tapi hari ini, nak main dengan ceramah pun tanya dulu. Ustaz Kazim ni, dia ni kira-kira belah mana dia ni? Aku tengok kopiah dia, aku tahu dah, dengan hirang dia tu aku tahu dah, dia di belah mana aku tahu dah, kata dia. Oh payah entah. Dia tengok warna pun dia tahu dah, songkok warna apa pun dia tahu dah. Aku tengok baju apa dia pakai aku tahu dah, ni merah ni mesti belah sana ni, kata dia. Masuk dalam masjid dengan warna-warni habis ha?
Kita masuklah masjid satu warna ya, Islam. Tapi hari ni kita diajar boleh belah. Ustaz Kazim belah mana? Saya jawab boleh belah. Ustaz Kazim parti apa? Tapawai. Maka bila duk berpecah macam ni, tuan-tuan, apa jadi pada kita? Benci membenci pula. Akhirnya yang datang ke masjid warga mas. Hak budak-budak tak memai dah. Bila budak-budak muda datang, panjang tengkuk Tok Siap. Sebab saya apa ramai datang ni. Haji, tengok tabung kan, jalan pula tabung. Dengar kat budak muda tabung berjalan, larilah mereka. Kita tak meraihkan. Kita rasa masjid ni eksklusif untuk kita. Akhirnya tuan-tuan, masjid jadi sunyi. Saya pernah ceramah di satu masjid. Restoran dia berdiri. Saya ceramah berdiri, restoran dia berdiri. Saya duduk ceramah, kaki duduk masuk luar restoran tu, rasa sejuk. Tengok-tengok katak hak besar-besar loh. Mana pula katak ni, kompom tak pernah buat ceramah tuan-tuan. Tapi bila saya main masjid tuan-tuan ni, alhamdulillah rasa lapang. Pijak kapek pun rasa sedap. Kipas aircon pun tenang. Pi tandah pun bersih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita pun bersih. Mudah-mudahan hati kita pun tenang. Dan tempat yang paling menenangkan jiwa ialah masjid. Sebab itu jawatan kuasa masjid kena cari jalan. Macam mana nak bagi elok? Macam mana nak bagi elok? Ni Ramadan nak sampai ni. Ramadan nak sampai dah. Biar orang seronok semayang tarawih. Ada yang buat laju sangat. Dia kata nanti orang suka. Tak. Ada yang buat laju tarawih macam di Indon. 10 minit tak ada habis 20 rakaat. Allahu akbar, amin, ahad. Dia ni semayang apa? Saya duduk tengok tu, punya laju lah. Allahu akbar, amin, ahad. Allah, assalamualaikum. Allah. Janganlah macam tu. Kena hak sakit lutut tak datang dah. Dan janganlah lambat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh siku kawan dia tu. Aku dah kata dah jangan datang. Nampak tuan? Kita buat yang terbaik. Walaupun masjid kita masjid kampung je. Tapi kita semua bermutu. Pengajian bermutu, program yang bermutu. Kita buat semua di masjid. Masjid adalah tempat untuk menyatukan masyarakat. Untuk menuju kepada Allah. Pergerakan yang pertama Nabi bergerak ialah daripada masjid. Kalau kita nak menuju kepada Allah, pergerakan yang pertama kita buat ialah masjid. Jom tuan-tuan kita kerjasama. Bantu jawatan kuasa masjid. Macam mana nak imarahkan masjid kita. Semayang jadi ramai. Kuliah jadi banyak, aktiviti penuh dan kita bagi sokongan. Yang pertama, masjid ke masjid. Saya kalau tuan-tuan ni dekat dengan sekolah saya tolong. Saya di sekolah saya tu, tiap-tiap malam kuliah, tiap-tiap hari Rabu, forum perdana. Saya buat mari kawan-kawan saya tu, Aslim Baharin lah, Dr. Izhar Arif lah, Datuk Badaruddin Badali Shah lah, Ustaz Husam lah, macam-macam lah. Tapi orang kami je mai. Mulai berapa tempoh saya bawa ustaz-ustaz saya ni pi masjid lain. Imarahkan masjid lain. Imarahkan surau lain. Saya bawa hampa masjid tu saya buat keluar apa? Duit makan, duit minum, duit minyak, kami bayar. Duit untuk jemaah yang datang, kami bagi nasi apa semua, kami masak. Hampa sediakan tempat saja, hampa sediakan mikrofon saja, hampa bagi tahu kampung. Itulah nama dia, wa ta'awanu 'alal
birri wat taqwa. Tolong menolong. Bawalah masjid itu jadi imarah. Ada masjid yang kaya, banyak duit. Dialah kena bantu surau di bawah dia. Ni surau di bawah ni ya Allah, macam mana jemaah nak datang Ustaz? Oh, mikrofon ni tak dengar. Saya kena ada sekali. Mula-mula pegang di bawah. Mai, setiausaha. Ustaz, atas sikit Ustaz. Tak dengar. Atas lagi. Dia mai lagi sekali Ustaz. Atas sikit. Atas lagi tak dengar lagi. Lah saya kata lagi saya telan mikrofon ni lagi kot. Kita tak bantu. Jom tuan-tuan kita bantu. Kalau speaker kereta anak kita meletup, kenapa kita tak boleh bantu masjid supaya masjid meletup speaker dia? Kalau kita di rumah ada aircon, kenapa kita tak share duit buh aircon di masjid? Sebab ada yang bagi alasan, aku tak mau datang masjid hangat. Masjid tu dia punya ceiling tu rendah. Aku hangat. Tu yang aku malas datang tu. Panas. Oh, peluh ni bersimbah. Kita pun buat aircon. Kita kata, Din, masjid kita ada pasang aircon. Datanglah sembahyang. Aku dah pergi dah semalam. Sejuk tak tahan. Panas pun tak datang. Sejuk pun tak datang. Aku sepak sekali lagi dia ni kak. Tuan-tuan, jom kita buat imarah. Masjid ke masjid. Yang ketiga, ibrah dia apa? Nabi Muhammad dapat perintah sembahyang. Okey, sembahyang. Tiang agama ingat padanya selalu. Lama tak dengar lagu tu kan? Cerita tentang sembahyang. Berapa ramai hari ni tak sembahyang? Ada yang tak sembahyang sebab kenduri kahwin. Dia pengantin, solek, pakai net, pakai semua, duk menung, duk tunggu akad nikah. Pukul 1 petang. Bila tanya dekat pengantin perempuan, tak sembahyang kak? Dah pukul 3 ni. Sembahyanglah. Allah, dah solek. Lepas ni nak ambil photoshoot. Tanya pula pada pengantin lelaki. Dah pukul 3, pergilah sembahyang. Oh, saya buat jamak takhir. Oh, orang mana? Orang kampung bahagia je. Kampung bahagia parit 2 bi boleh jamak ke? Tuhan pun faham masalah saya. Tak sembahyang. Yang bapa pengantin pun tak sembahyang. Tuan Haji, pergilah sembahyang. Dah pukul 3. Tak apa. Ramai no. Kalau saya sembahyang, terlepaslah salam seluk. Dia duk kira salam seluk dia. Mak ngah, pergi sembahyang mak ngah. Tak apa ni nak cedok lauk tu, nak bagi adik-beradik main tu. Macam tu balai lah aku pengajian tu, cedok lauk kat depa lah. Lah pukul 5, asak dah masuk. Senangnya tinggal sembahyang. Pasal nikah. Ada yang tinggal sembahyang pasal main bola. Tak main pun tengok. Tinggal sembahyang. Ada yang tak sembahyang pasal pergi rombongan. Rehat dekat tapah. Ketua rombongan kata, okey turun, kita sembahyang. Turun. Zuhur 2, asar 2 ya, jamak ya. Satu opah tak turun. Kita kata opah, jomlah turun sembahyang. Tak apalah. Opah tak bawa telekung. Loh, kenapa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang. Tak sangka nak sembahyang. Abang ingat hang sangka rebel ke apa kah? Oi, benda yang paling mudah sekarang tuan-tuan, tak sembahyang. Padahal sembahyang tu Allah Ta'ala bagi dekat Nabi Muhammad di langit atas tu. Punya tingginya sembahyang tu. Tu yang disebut as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama, sembahyang tiang agama. Benda yang paling awal dihisap di hari kiamat ialah sembahyang. Mikrofon tuan-tuan ni ada gam untuk melekat saja, gam saja tuan-tuan ni. Bila lah tuan-tuan nak buang gam ni tuan-tuan ni. Melekat pula dah. Lepas ni siapa pegang nasib lah tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sembahyang. Akak-akak yang mana nak cari menantu,
cari hak sembahyang. Kak tak cari menantu saya, kak cari suami kat kak. Sudah tuan-tuan. Akak-akak saya ni yang paling banyak orang perempuan minta cari suami ramai. Tapi laki-laki saya tak ada stok. Stok tak ada. Setakat ni saya ada seorang je stok laki-laki. Minta saya tolong carikan jodoh. Kalau akak-akak nak boleh saya recommend. Umur 78. Kalau akak kahwin dengan dia bertuah akak, semua dapat. Rumah, kereta, cemanes, gaul, jantung, darah tinggi. 8 dalam 1 kak, nama dia package. Tuan-tuan yang saya muliakan. Benda yang paling awal Allah Ta'ala hisab di hari kiamat, solat. Tapi kita ni duk dengar ceramah lama dah. Macam mana solat kita? Ada yang angkat semayang, angkat takbir, dah salah. Usalli fardhu Aisyah. Allahu Akbar. Mana boleh panjang bar. Allahu Akbar. Dia bukan boleh Allahu Akbar. Salah. Dia tak boleh panjang Allahu Akbar. Salah juga. Nampak ke adik tu? Nampak ke? Mesti dia pernah dengar. Ada yang angkat takbir langsung tak dengar apa. Tak dengar apa. Patut dengar pada telinga. Langsung tak dengar. Tak dengar apa. Itu kalau dapat dekat direktor Ahmad Nispu, apa kata dia? Cakaplah bodoh. Dia kena dengar pada telinga. Dia tak boleh sedu. Allahu Akbar, tak mau. Dia tak boleh pula kita ni batuk. Usalli Allahu Akbar, tak mau kan. Dia tak boleh nguap. Duk takbir subuh tu, takbiratul ihram. Usalli fardhu subhi rakaat. Allahu Akbar. Oi. Satu kampung dengar. Pasal tu imam muak. Dia kena ulang balik tu. Allahu Akbar. Kalau sedu, ulang balik Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia takbiratul ihram. Kalau takbir lain tak apa. Ni orang ramai yang tak clear tentang sembahyang. Kita bila beranak, suami kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itu anak kita beranak, menantu kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok je menantu kita ni. Takbir raya dengan azan pun tak tahu mampu ni. Kita kata dekat dia, man, oi, itu takbir raya bukannya bang. Oh, sudah tukar sekarang. Kalau otak hang tukar. Sekali aku tukar hang ikut. Tuan-tuan, oi. Bila kita azan, Allahu Akbar. Bila kita iqamah, Allahu Akbar. Bila kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Itu kalimah Allah yang maha besar. Angkat takbir elok-elok, walaupun angkat tangan tu sunat. Tapi kena buat elok-elok. Ada yang angkat tangan ni, Allah. Nak terbang pergi mana? 40 tahun. Allah. Oi. Itu kira baik lagi. Ni hak jenis dia depa tangan-tangan dengan orang sebelah kena. Allah. Kita ni pergi ke tepi. Tak apa. Hang lu. Aku ke dia sikit tak apa. Tuan-tuan tahu tak, bila kita angkat takbir macam ini lambang kita menyerah diri pada Allah. Polis, jangan bergerak, angkat tangan.
Tu surrender. Surrender pada Allah yang maha besar. Menyerah diri pada Allah yang maha besar. Angkatlah elok. Cuba kita buat. Polis, jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis buat apa tuan-tuan? Mau dia tembak kita Hei, hara betul. Apalah maknanya kita ceramah Isra' Mi'raj semayang tak betul? Apatah lagi kalau tak semayang. Kerana intipati terbesar daripada Isra' Mi'raj ialah solat. Ada yang semayang wiper. Macam mana tak? Semayang wiper kereta. Cuba tengok wiper. Dia ni imam, ni makmum. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana boleh macam tu? Tunggulah imam habis dulu. Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Baru makmum angkat. Allahu Akbar. Bila rukuk, Allahu Akbar. Makmum baru turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Bila dia sujud, baru kita sujud. Bukannya Allahu Akbar. Kena tu imam tu gauk, lambat sampai, kita dulu sampai. Lepas ni, kita bergerak bila imam dah habis Allahu Akbar. Baru kita bergerak. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Baru turun. Jangan turun serentak. Oi. Kalau hak tu tuan-tuan leceh, tu belum masuk lagi baca tak dengar apa. Rukun semayang. Orang tanya pada saya, Ustaz, cara nak khusyuk macam mana, Ustaz? Macam mana saya nak semayang ni bagi khusyuk, Ustaz? Boleh abang, Ustaz? Saya jawab, saya pun tak tahu khusyuk tu apa. Macam mana, Ustaz? Saya pun tak tahu khusyuk tu lagu mana. Apa Ustaz tak tahu? Ya, mana saya tahu. Kalau saya tahu khusyuk tu apa, maknanya saya tak khusyuk. Cuba tengok. Usalli fardal maghribi salasa rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ya Allah, khusyuknya. Langsung tak ingat apa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ya Allah, tak ingat apa langsung ni. Ya Allah, khusyuknya. Mana ada khusyuk? Bismillahirrahmanirrahim. Tenangnya semayang di sini, baguslah masjid ni lah. Tak ingat apa langsung, pelautan tak ingat. Itulah tanda tak khusyuk. Bila hang perasan, hang khusyuk. Apatah lagi memang tak khusyuk. Tengah-tengah semayang, duk pegang lagi menatang ni pula tuan tahu, duk melekat lagi lah. Ya Allah, tak di bawah sikit dah. Kita duk semayang, tengah duk semayang tu, ambulans lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ambulans lalu. Oh. Leha beranak lah apa. Dia boleh ingat leha beranak. Kadang-kadang cicak ni. Duk bergaduh depan dia boleh tengok. Rasa menang yang kecil tu, rasa dah tak. Oi, subhanallah. Apa tu bang? Masya Allah. Oh, tu dia. Oh, saya punya ustaz. Tak apa, abang balak sikit bang. Minta maaf bang. Ni kita elok no. Elok. Elok saya nak habis dah, tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab ada hero kita. Tengok Merdeka pun tahu dah. Semayang elok-elok. Macam mana cara nak bagi khusyuk? Tolong baca, dengar pada telinga sendiri. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikut dia baca. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang banyaknya sekarang,
Memang tak khusyuk. Dia ingat macam-macam. Ada pula baca macam puaka ni yang rapid. Alhamdulillah. Kita pula duduk sebelah dia. Ya Allah, takut selamatkanlah aku, ya Allah. Macam baca orang puaka ni yang rapid tu. Jangan pandang belakang. Baca dengar pada telinga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. InsyaAllah kita jaga semayang kita. Lepas ni kita tak mau dah semayang. Pakai kain pelikat, baju tak ada. Berapa ramai yang pakai kain pelikat saja, baju tak pakai. Panau penuh. Pakai singlet, sangkut, pagoda. Allah, sejengkai bulu ketiak. Wa akbar. Oh, pi kenuri bukan main lawa, pi mesyuarat bukan main segak. Main semayang selekeh. Akak-akak ada suami pakai selekeh macam tu, suruh dia pakai lawa-lawa. Buat keluar jubah yang beli kat Madinah tu. Simpan siapa? Abang, pakailah jubah. Abang pakai jubah lawa sangat abang. Segok abang tak. Barulah dia pakai. Ni ngaduk beleter. Pakailah jubah tu, pakai pelikat tu siapa? Lala dia cekup kita dengan jubah tu. Bagi dekat ada jubah abang kan. Abang kalau pakai jubah putih abang terserlah abang weh. Suruh dia pakai jubah. Rupa-rupanya pakai jubah pun tak kena. Ustaz ni banyak sungguh ha. Yalah Pak Syekh hang pakai jubah, hang tak butang. Dahlah jubah semata-mata, kain pelikat tak ada, seluar jeruk panjang tak ada. Dia pakai jubah semata-mata. Butang pula sampai ke pusat. Tak dia butang, dia tenganga. Bila dia sujud, nampak apa? Nampak apa? Aurat lah. Dia rukuk, nampak apa? Aurat. Waktu dia rukuk tu, dia pun nampak. Rasanya pernah aku tengok, tapi di mana, kata dia. Isteri dia duduk kat depan kat pintu pula. Ya Allah abang, oi. Sebab tu abang-abang, jangan perasan bila kita sembahyang pakai jubah tu dah Islam dia lah. Kena butang baju tu supaya tak nampak aurat. Kalau tak pakai apa? Ustaz, kalau saya pakai kain pelikat di dalam, boleh. Tak butang pun tak apa. Tapi kena tak di atas pusat kain pelikat tu. Jangan hak duk boroi pula kain pelikat di bawah pusat. Sebab tu suruh butang. Ustaz, butang baju saya, isteri saya simpan. Nama apa? Pah lah. Tu dia pergi mana? Main mahjong kat bawah Ustaz Butang baju aku mana apa? Ambil kerongsang, ambil jarum, pelekat di sini supaya tutup aurat. Ustaz, jarum pun tak ada Ustaz. Dia punya bohong. Kalau tak ada, ambil kain serban, ikat di pinggang hang supaya tak nampak aurat di bawah. Ikat di atas jubah tu. Ustaz, macam Kak Leha macam mana? Hari tu Kak Leha pergi kursus semayang. Ustaz tu kata orang perempuan kalau semayang tak pakai baju dalam batal. Dia pakai telekung aja. Kan baju dalam tak pakai. Dia kata batal. Sebab apa batal kak? Ustaz tu kata sebab pergerakan dia lebih 3 kali. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Allahu Akbar, dia bergerak banyak kali. Sami Allahu Akbar, dia kata pergerakan tu banyak kali tu batal. Kak ni tanya kat saya, betul ke Ustaz? Doa kak oi. Tu lah kak susah hati lah kak sembahyang tak pakai baju dalam. Dia pula kata duk kocok-kocok tu batal. Yang batal tu kalau kak kocok dengan tangan kak tu saja-saja. Tak batal tu semula jadi kak oi. Tak apa, betul tak betul lah. Saya kalau ustaz tu main mengajar lagi, kak tanya kat ustaz tu, ustaz sembahyang pakai seluar dalam tak? Hak ustaz berkocok tak kira pula, hak kami berkocok aja. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kita buat klinik solat. Masjid ni Cik Malik bincang dengan pengurusi Cik Zakaria buat klinik solat. Ni Kak Leha ni ngandung.
9 bulan dah, duk tunggu hari nah. Duk main lato-lato. Ngandung mu main lato-lato. Tengok-tengok ayak keluar. Ayak ketuban keluar. Abang oi, ayak keluar ni nak beranak lah. Jom pergi hospital Teluk Intan. Tak apa baru keluar. Lambat lagi. Main lato-lato tu. Ayak ketuban duk keluar dah, duk keluar. Sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang Zuhur. Abang, ni Zuhur dah masuk. Ni ayak keluar ni nak kena bayar tak? Nak bayar ke dah rehat cuti dah? Mana aku tahu. Kaya aku punya, hang punya. Sudah. Nak sembahyang ke tidak? Nasib baik aku duduk balik tiang, ustaz tak tengok aku. Kalau aku duduk balik tiang, ustaz tengok aku, mana? Nak sembahyang ke tak? Belum beranak lagi, belum nifas lagi, baru pecah dia keluar ayak. Bila tanya kat suami, tak tahu hang, pandai-pandai hang. Ada satu perempuan umur 60 lebih. Dia minum ayak apa tau, orang main jual kat dia. Minum datang haid. 60 lebih, lama dah pencen. Masuk skim saraan wajib pencen dah. Tiba-tiba mai pula dah. Dia tanya kat lelaki dia, abang, ni mai pula ni. Mai apa? Ni Februari bukan Mei. Benda tu mai pula. Ni nak kira darah apa? Mana aku tahu hang punya. La ilaha illallah. Nak kira darah haid ke, nak kira darah fasad ke, nak kira darah istihadah. Dia dah menepus dah 15 tahun. Mai pula dah. Masuk hospital, demam. 2 hari demam. Patutlah tanya pun tak jawab, duk beranai je. Hang ni kenapa? Rupa demam entah weh. Bawa hospital. Doktor tebuk sini. Tobok jarum sini, masuk ayak, bohgam. Kita ziarah dia. Hang demam COVID ke apa? Aku demam biasa je. 42. Ui, panas tu. Aku bukan masalah panas tu. Ni masalah tangan aku ni. Dah ada jarum-jarum ni pula. Ni nak semayang ke macam mana ni? Kena semayang mat. Tapi nak ambil wuduk macam mana? Dia ada plastik gam semua ni macam mana? Kalau aku buka sekali lagi dia marah aku pula. Kalau aku tak buka macam mana aku nak wuduk ni? Ni kira halal aku tak semayang ni. Berapa ramai kira halal tak semayang tuan-tuan? Dia kira halal pula dia tak? La ilaha illallah. Jom kita buat kursus semayang. Semayang orang sakit. Berapa ramai yang main semayang di masjid bawa kerusi daripada rumah. Jalan bawa kerusi tu. Hoi, bawa kerusi. Berjalan boleh, bawa kerusi boleh. Bila main semayang terus duduk atas kerusi. Allahu Akbar. Pasal apa hang terus duduk sedangkan hang boleh berjalan? Ustaz faham tak? Pinggang saya ni sakit. Saya baru operate pinggang saya, Ustaz. Saya baru operate. Kalau saya rukuk, terkoyak tu yang saya duduk atas kursi. Saya tak tanya terkoyak. Saya tanya pak saya apa takbiratul ihram. Abang duduk, padahal abang berjalan boleh. Kalau abang boleh berjalan, abang boleh berdiri. Waktu takbir, waktu Fatihah, abang kena berdiri. Mai rukuk baru duduk atas kursi. Ada yang tanya pula, Ustaz, saya memang dukuk apa pun semua pun tak boleh. Saya memang sakit lah. Duduk atas kursi lah, Ustaz. Soalan, jadi saya nak kena ambil bantal tak? Letak atas paha. Untuk nak sujud, nak pergi kena ke? Baik ke awak meja? Meja sebelah, kursi sebelah. Hoi. Tak payahlah bantal-bantal tu. Sebab tu saya kata tadi, kena buat kursus. Ni, kita kursus imam. Imam semayang.
Bila semayang, tahiyat. At-tahiyyatul mubah. Tahiyat awal, kita makmum. Kita tengok dekat tapak kaki dia, tak cicak. Najis ni. Macam mana nak habaq kat dia? Tak cicak. Tak cicak. Mana boleh batal lah habaq tak cicak. Orang sebelah kata, apa? Tak cicak orang. Orang sebelah ni belah kata, mana boleh cakap batal. Tiga-tiga batal tuan. Kenalah habaq. Subhanallah. Sebab tu imam kena mengaji. Betul lah aku tahiyat. Apa pula? Subhanallah. Tak mana tak kena. Apa pula? Subhanallah. Apa? Sudah tuan-tuan. Dia jerkah kita pula. Dia bangun rakaat ketiga. Allahu Akbar. Nak ikut tak ikut? Nak ikut tak? Kira ikut imam. Wajib ikut dia tak? Batal lah. Macam mana kita nak ambil kuasa imam? Dia tak nak berhenti sembahyang. Pergi dekat dia, sebelah dia. Jalan sikit-sikit, duduk sebelah dia. Dia tengok kita. Ni nak rampas kuasa ni. Bukan. Hang tu dah ada najis. Tak sah sembahyang. Aduh, tuan-tuan, Kak Leha semayang di rumah, duduk atas sejadah. Cucu umur 2 tahun setengah, duduk isap botol susu, main tidur atas sejadah. Yang kita duduk semayang, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak rukuk, nak sujud, budak tu duduk tengok kita. Macam mana nak sujud ni? Budak 2 tahun setengah duduk atas sejadah. Kita buat isyarat tu. Budak tu tanya kita, apa syuk-syuk? Budak tu tanya. Nak buat lagu mana ni tuan-tuan? Tok imam terkentut. Tengah sembahyang dia terkentut. Mikrofon dekat baju dia. Takkan dia nak umum? Saya terkentut. Umpah tak? Boleh tak dia ambil mikrofon, dia bagi pada orang belakang dia. Ganti aku. Aku batal. Dia cepit dekat Tok Bilal belakang dia. Tok Bilal pula ganti dia jadi imam. Boleh tak? Ataupun dia tak ada mikrofon, direct dia cakap, Haji Dollah ganti saya. Boleh tak cakap macam tu? Haji Dollah pun anggap. Okay. Oh, faham Haji Dollah tu. Tadi ada orang tanya dekat saya, suami dia sembahyang Jumaat, duduk sah depan masjid besar. Terkentut tengah sembahyang Jumaat. Jadi nak buat apa Ustaz? Tengah-tengah sembahyang terkentut. Duk cokong itu. Nak lari masjid besar. Sekali dah nak ambil sujud, nak ambil wuduk, orang rukuk. Lalah duduk situ. Orang sebelah dah marah dah. Bau apa ni? Soalan saya Ustaz, suami saya nak semayang zuhur ke, nak qada zuhur ke, nak qada Jumaat? Kalau dah terbatal. Kalau batal di belakang, boleh ambil wuduk. Ni hak batal depan, tengah-tengah nak keluar tak boleh. Lalah duk cokong itu. Oh, tuan-tuan, kalaulah persoalan yang paling awal ditanya oleh Allah ialah sembahyang, maka janganlah kita ambil ringan masalah sembahyang. Ada yang sembahyang jadi spring bila rukuk. Subhanallah, subhanallah, dia jadi spring. Macam mana cerita? Ada yang bila sami Allahu liman hamidah, tangan dia turun, Rabbana walakal hamd ni. Ada yang tak ada tamak ninah. Jadi sudah sampai ni tuan-tuan, macam mana kita bagi pekemah rumah kita, pekemah kereta kita, kita kena bagi pekemah semayang kita. Kereta Allah tak tanya di hari kiamat semayang je mana. Tapi yang Allah tanya ialah sembahyang. Jadi intipati yang penting daripada Isra' dan Mi'raj, semayang. Jangan tinggal semayang apa keadaan sekalipun.
Jangan tinggal sembahyang. Kawan saya meniaga pasar malam. Pembantu kedai dia ambil minyak petrol, boh dalam enjin tu, hak tengah duk jalan tu, tengah duk running tu. Meletup tuan-tuan, menyambak dekat pekerja dia. Dia tengok pekerja dia terbakar, dia tendang enjin tu. Kaki dia pula terbakar sampai ke paha. Allah, saya pergi ziarah dia tuan-tuan. Allah, merah hitam, merah hitam, merah hitam. Aduh, masak dah daging dia mangah oi. Boleh cicah dengan kuah asam. Ayam asam tu ambil petik mu cicah boleh dah masak lah. Sakitnya. Doktor ambil pula kulit punggung, tampai pula. Aduh, sakitnya. Saya tanya dekat dia, nurse cuci kan tiap-tiap hari? Dia kata tiap-tiap hari cuci. Sakit tak? Aku mengenangkan nurse tu perempuan. Kalau jantan aku terajang lama dah. Sakit. Kena semayang tak? Kena. Nak tayamum tak boleh, nak wuduk tak boleh. Kena semayang. Itu baru terbakar tang kaki. Yang terbakar seluruh badan, kena semayang tak ustaz? Kena semayang. Tapi tak boleh pakai telekung. Pasal dia terbakar. Dia tak boleh pakai baju, tak boleh kena kain. Semayanglah. Tetap kena semayang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita ambil keputusan malam ni, kita hidupkan masjid kita. Kita bantu jawatan kuasa untuk mengimarahkan dia. Yang kedua, kita jaga anak cucu kita, diri kita sendiri dengan sembahyang. Saya ni tak layak lah nak bubuh nama masjid tuan-tuan. Siapalah saya? Ustaz mana? Tak tahu. Kalau tuan-tuan teringin nak bubuh nama tuan-tuan masjid, saya ada dua cadangan. Pertama, tuan-tuan bubuhlah satu masjid, nama dia Masjid Nurul Ihsan, Parit 2B. Masjid Nurul Ihsan, Parit 2B. Kat kampung Parit 2B. Masjid Nurul Ihsan, cahaya kebaikan. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak nama tu, orang ingat sampai bila-bila. Sebab sedap nama dia. Tuan-tuan buh nama dia Masjid Wardatul Islah. Maksud dia apa? Bunga-bunga kebaikan. Wardatul Islah. Tapi susah nak sebut. Susah nak sebut tu yang orang ingat. Masjid apa tu? Wardatul Islah. Masjid yang senang nak ingat, Masjid Nurul Ihsan. Senang orang sebut. Satu lagi masjid yang tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Sebab nama dia sedap. Wardatul Islah. Bunga-bunga kebajikan. Bunga-bunga kebaikan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Tadi sahabat kata kat saya, kata ustaz ni kali pertama datang. Ya, saya dah ceramah di Malaysia ni 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Jadi kalau nak jemput balik, 33 tahun daripada sekarang.